Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat bersama-sama meneruskan lagi pembacaan dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita berhenti pada muka yang ke-89 pada kata muhasyi walam yuridhu Allahu ta'ala minhu. Ini nak mensyarahkan dan menghuraikan pada bahagian berkaitan antara suruh dan juga kehendak. Suruh Allah dan kehendak Allah. Dia kata ka imani man sabaqa fi ilmi Allah ta'ala annahu la yu'minu ka Abi Jahlin wa adra bihi fa innahu ma'murun bil imani wa lam yuridhu ta'ala minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa lam yuridhu Allahu ta'ala. Qala al-muhasyi, kata Syekh Syarqawi, walam yuridhu Allah Ta'ala. Dan Tuhan tidak ingin berlaku. Apa dia ni? Allah Ta'ala suruh Abu Jahal beriman, tetapi Tuhan tidak ingin berlakunya keimanan tu daripada Abu Jahal. Ay li'annahu law aradahu lawaqa'a. Kerana kalau Allah menghendakikan keimanan itu, nescaya akan berlaku keimanan tu. Nescaya Abu Jahal akan beriman. Bukti bahawa Tuhan tidak ingin bahawa Abu Jahal tidak beriman. Menunjukkan bahawa Tuhan tidak ingin Abu Jahal beriman. Famadhhabu ahli sunnati. Maka mazhab ahli sunnah. Apa kata dia? Anna Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala arada imanal mu'min. Allah menghendaki iman orang beriman wa kufral kafiri, dan kufur orang yang kufur. Lau arada minal kafiri al-imana. Kalau Allah Ta'ala menghendaki daripada orang kafir itu keimanan, wa qaddarahu alaih, dan Allah Ta'ala takdirkan ke atas keimanan, la waqa'a, nescaya akan berlaku. Kalau Tuhan ingin orang kafir tu beriman dan Tuhan tetapkan gitu, nescaya akan berlaku gitu. Wa qala ahlul i'tizal, berkata ahli mu'tazilah. Golongan i'tizal, mu'tazilah kata apa? Innahu ta'ala arada minal jami'i al-imana. Allah menghendaki daripada semua orang ini keimanan. Allah nak semua orang beriman. Fa'ajabal mu'minu, maka menyahut kehendak Tuhan itu oleh orang beriman. Orang beriman ikut dan patuh kepada kehendak Allah. Wamtana'a al-kafiru, tapi enggan orang kafir. Jadi orang kafir ni tak boleh. Jadi itu pandangan Mu'tazilah. Jadi pandangan ini, kalau ikutnya, sebab itu ada orang terpengaruh dan terikut. Sebab ada bahagian rasional tu ada. Kerana apa?
Dia tidak sebagaimana golongan-golongan yang mempertikaikan kenapa berlakunya kejahatan di alam ini, berlakunya kezaliman, berlakunya kejahatan, berlakunya salah laku, penganiayaan dan juga perkara-perkara bencana ini. Adakah itu semua daripada Tuhan? Dia mempersoalkan tentang apa yang berlaku di alam ini dan dia menyatakan kalau itu datang pada Tuhan, maka tidak patut Tuhan itu sebegitu. Nampak? Dia tak lihat pada bahawa segala perkara itu makhluk Allah dan Allah itu berkuasa di atas setiap perkara. Maka Mu'tazilah kata Allah nak semua orang beriman. Orang beriman dia akan tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Adapun orang kafir dia ingkar. Dia menghalang keimanan. Kenapa jadi Mu'tazilah ni begini? Wasababuhu annahum qasul ghaiba 'ala syahidi. Sebabnya kerana mereka mengkiaskan al-ghaib, perkara ghaib, iaitu nisbah perkara ketuhanan, dia kiaskan ke atas asyahid, perkara yang dapat dilihat ni, makhluk ni. Kias benda yang berkaitan Tuhan dengan makhluk. Kias al-ghaib 'ala syahid ini tidak dipakai lah. Pada umumnya lah dia ada beberapa ahli sunnah menerima. Beberapa kita kata bahagian kias ghaib yang diterima, antaranya fil haqiqah, fil syurut, fil illah. Itu semua perbahasan, rasanya penuh nak sebut sikit lah sebelum ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu perbahasan panjang berkaitan ini. Kita kalau tengok baliklah video sebelum ni, rasa anda dah sebut. Okey. Jadi di sini dia kata pada konsep asasnya qiyas ghaib ala syahid ini tak dipakai. Asasnya begitu. Walaupun perinciannya kita juga ahli sunnah juga menggunakan pada masalah-masalah tertentu, tapi ketatlah pada sebab-sebab tertentu saja. Nampak tak? Pada keadaan-keadaan tertentu sahaja. Sebab apa? Sebab perkara ghaib ni kita tidak mampu faham dengan akal kita. Tak mampu faham dengan akal kita. Jadi bila begitu, bagaimana kita nak mengkiaskan dengan benda yang nampak dan makhluk ini? Nampak? Okay. Jadi dia kata ulama-ulama ahli kalam kita, dia kata boleh diterima ataupun kita guna juga prinsip ini pada masalah nak mengilhadkan al-ghaib bisyahidi pada 4 perkara. Dia panggil al-jami', perkara asbab yang menghimpunkannya ada 4, iaitu bil haqiqah, al-jam'u bil haqiqah, kemudian al-jam'u bid dalil, kemudian al-jam'u bisyarti, dan seterusnya ialah al-jam'u bil illah. Macam apa tu? Makna pada masalah ini, hakikat, contoh. Dia kata hakikat alam ini hakikat al-alim. Al-alim, orang yang al-alim. Apakah hakikat al-alim? Man qama bihi ilmu, iaitu yang ada padanya sifat ilmu. Ini dalil kita, ini kita lihat pada syahid, makhluk. Maka Tuhan pun gitu lah. Bila Tuhan, Allah kata wa huwal alimul khabir. Al-alim, nisbah makhluk. Al-alim ialah man qama bihi ilmu. Dah Allah Ta'ala sama. Jadi tu, pada aspek-aspek begitu, ahli sunnah juga menggunakan qiyasul al-ghaib ala syahid. Nampak tak? Contoh lain lagi, kita kata pada ghaib, pada syahid ini, untuk sesuatu itu bersifat dengan ilmu, dia mesti ada sifat hayat, mesti hidup. Kalau tidak ada sifat hayat, dia tidak ada sifat ilmu. Maka samalah Allah Ta'ala alim. Maka sifat ilmu Tuhan, tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan hayat juga. Bersifat dengan hayat. Jadi qiyas al-jam'u
bil illah wal jam'u bil syarti wal jam'u bil dalil wal jam'u bil haqiqah. Ini antara yang diterima oleh ahli sunnah lah. Jadi hak ni tak termasuk lah ni. Pada umumnya qiyas ghaib ala syahid ini tak diterima. Tidak diterima pada perkara-perkara yang mana tak mampu akal sampai. Okay. Bila begitu, bagaimana? Mu'tazilah yang dia kata Allah ini tidak mustahil Allah Ta'ala ni menghendaki perkara jahat. Sebab mereka melihat kalau nisbah manusia. Macam mana? Fara'au anna muridasyarri syarirun. Mereka melihat orang yang menghendaki. Orang yang menghendaki kejahatan, orang itu jahat. Orang yang menghendaki kejahatan, dia itu jahat. Syirir. Kata bahasanya syirir. Orang yang menghendaki jahat, dia itu jahat. Syirir. Baca. Syirir. Orang yang nak buat jahat. Jahat tak? Jahat lah. Orang yang nak buat jahat, dia itu jahat. Okey. Kemudian wal kufru syarrun, dan bermula kufur itu satu kejahatan. Orang nak mencuri itu jahat. Orang yang nak mencuri itu jahat tak? Jahat lah. Berkehendak kepada perkara jahat itu jahat. Maka mereka mengkiaskan apa yang berlaku pada alam ini, daripada makhluk ini, bila seseorang menghendaki kejahatan, orang itu syirir, orang itu jahat. Dan kufur itu kejahatan. Kufur itu satu bentuk kejahatan. Fala yasihu an yuridahu ta'ala, maka mustahil, tidak sah bahawa menghendakinya oleh Allah Ta'ala. Tak munasabah Tuhan nak perkara jahat. Bidalili qawlihi, berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihil kufra, Allah tidak reda bagi hambanya akan kekufuran. Maknanya Tuhan tak reda. Tengok, dia mafhum rida dengan mafhum iradah tu dia sama. Dia kaitkan Mu'tazilah. Jadi kata bila Tuhan tak reda, Tuhan tak nak. Bila Tuhan tidak reda kufur, maknanya Tuhan tidak nak kufur. Itu perkataan Mu'tazilah. Wa ajaba ahlus sunnati, dan menjawab oleh ahli sunnah, bi anna muridash syarri, yang menghendaki kejahatan itu, syirirun, dia itu jahat, fi haqqil makhluqin, pada hak makhluk. Orang yang menghendaki perkara jahat, dia itu syirir, dia itu jahat, itu pada hak makhluk faqat sahaja. Wa amma fi haqqihi ta'ala, adapun pada hak Tuhan, fahuwa yaf'alu fi mulkihi ma yasha'u, maka dia berhak melakukan dalam pemilikannya, dalam kerajaannya, dalam perintahannya apa yang dia kehendaki. Faqiyasuhu 'ala syahidi la yasihhu, maka qiyas Allah di atas makhluk yang kita dapat lihat ini tidak sah. Tak sahlah di sini. Tidak ada satu jami' atau sebab yang dapat menghimpunkan dua perkara ini. Dua benda yang berbeza dah. Dua sistem yang berbeza dah. Dua makam yang berbeza dah. Ini makam ketuhanan, ini makam makhluk. Wa amma qawluhu ta'ala wa la yarda li'ibadihil kufra, adapun firman Allah Ta'ala pula tu. Macam mana nak jawab? Dah Tuhan khabar, dia tidak reda bagi hambanya kekufuran. Adapun firman Allah Ta'ala itu, fa'ujiba anhu, maka dijawab daripadanya, bi'annahu minal 'ammi alladhi urida bihil al-khususu. Dia lafaz yang am, tapi maksudnya khusus. Lafaz ayat itu umum, tapi maksud dan kefahaman ayat itu khusus. Penafsiran dia khusus. Macam mana? Wala yarda li'ibadihi al-kufra, ay wala yarda li'ibadihi al-mu'minina. Tuhan tidak redha daripada hambanya yang beriman, minal malaikati wa mu'minil insi wal jinni,
daripada para malaikat dan orang-orang mukmin lelaki, mukmin manusia dan jin. Orang itu yang Tuhan tidak redha kufur tu, yang Tuhan tidak hendaki kufur tu. Nampak tak? Daripada mana? Daripada malaikat dan orang mukmin, manusia dan jin. Wahumul ladzina qala Allah Ta'ala fi haqqihim, mereka itulah yang Allah Ta'ala cerita, sebut pada hak mereka, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-Ku tidak ada bagi kamu hai syaitan, tak ada penguasaan, kamu tak boleh nak menguasai hamba-Ku. Fahuwa wa in kana amman fil lafzi, walaupun ayat itu am pada lafaz, khassun fil makna, tapi dia itu khas pada makna. Okey. Jadi di situ salah satu cara penafsirannya lah, iaitu dengan ditafsirkan ayat itu bahawa ayat ini memaksudkan hamba-Nya yang beriman. Maka hak tu yang Tuhan tidak redha, dengan maksud Tuhan tidak hendak jugalah. Okey. Kita tengok dulu. Umpamanya macam mana? Mana perkara lafaz am tapi maksud khusus. Ni banyaklah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ainan yashrabu biha ibadullah. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang diminum akannya oleh hamba Allah. Ibadullah sini siapa? Fa innal murada, yang dimaksudkan dengan ibadullah ini ba'dul ibad, sebahagian hamba Tuhan. Mata air di syurga ini yang diminum oleh hamba Allah. Ibadullah sini semua hamba Allah ke minum mata air dalam syurga? Tak. Hanya sebahagian sahaja. Orang masuk syurga lah. Orang kafir pun tetap hamba Allah. Duduk dalam neraka boleh minum tak? Tak boleh minum. Jadi ibadullah di sini lafaz yang am yuradu bihil khusus, tapi maksudnya khas. Maksudnya hamba sebahagian sahaja. Okey. Fal muradu ba'dul ibad. Fa innal murada ba'dul ibad. La kulluhum, bukan semua sekali. Wa ajaba ba'duhum, dan sebahagian mereka menjawab tentang ayat ni bi annal iradata ghairur ridha. Ni yang biasa kita maklumkan dalam Jauharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Laqani. Dia kata, Imam Al-Laqani kata apa? Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Wa ghayarat, iradat itu wa ghayarat berbeza. Iradat itu berbeza, amran wa ilman wa ridha, suruh, ilmu dan ridha. Jadi iradat ni lain, dia bukan lazim ataupun bukan sama dengan ridha, bukan sama dengan suruh. Okey. Annal iradata ghairu ridha. Fa ma'na la yardahu. Jadi makna la yarda apa dia? Wala yarda li ibadihi. Apa maksud wala yarda li ibadihi al-kufr? Tuhan tidak redha makna la yashkuruhu lahum. Tuhan tidak mensyukur akannya bagi mereka. Tuhan tidak jadikan benda itu sebagai perkara yang mereka buat. Tuhan tak syukur makna Tuhan tak balas kekufuran atas mereka. Makna Tuhan tak redha lah maksudnya. Bak redha dengan maksud apa? Ar-ridha bi makna asyukr. Asyukr dengan makna ithabah, membalas pahala. Itu satu. Au la yardahu dinan masyru'an lahum. Ataupun Allah tidak redha kufur itu sebagai agama yang disyariatkan bagi mereka. Okey. Itu. Nampak? Jadi itu sebahagian daripada tafsiran ayat itu. Wattamassuku bil ayati, dan berpegang dengan ayat itu, mabniyun ala taradufihima, dibina di atas pandangan yang mengatakan taraduf. Ada taraduf ni makna sama. Mutaradif. Taraduf makna sama. Sama antara iradat dengan ridha. Yang tu mereka berhujah dengan ayat Quran ini, wala yarda li ibadihil kufr.
Sebab mereka menganggap ar-ridha dengan iradah tu sama. Mabniyun ala taradufihima wa huwa batil. Ini pandangan yang batil. Balir ridha imma bahkan ridha itu sama ada imma mubayinun lil iradati, sama ada dia lain daripada iradat. Binaan ala annahu min sifatis sulubi. Dibina di atas pandangan ini, dibina di atas yang mengatakan bahawa ridha itu daripada sifat sulub. Sifat salbiyah. Sifat yang ertinya penafian. Dengan makna apa? Dengan makna wa'arrafahu ba'dahum, dan mentarifkan redha oleh sebahagian mereka bi'annahu adamu li'tiradi, bahawa redha itu tidak bangkang. Tuhan tidak bangkang alal fi'li, atas perbuatan. Makna redha tu makna tidak ada bangkangan, tidak ada penolakan di atas perbuatan tu. Tak ada i'tirad. Contoh yang di-Pertuan Agong meredai perlantikan si fulan sebagai Perdana Menteri. Contohnya lah. Redha ni tak ada bangkang. Tu makna redha dengan maksud adamul i'tirad. Jadi adam ni nafi. Sebab itu sebahagian mengatakan bahawa redha ni juga dikategorikan daripada sifat as-salub, sifat salbiyah. Okay. Itu satu. Ini binaan ala annahu ala anna ridha min sifatis sulub. Ni kata imma mubayyinun. Tadi pertama imma bali ridha imma mubayyinun, makna yang berbeza. Au akhassu minha, ataupun ridha itu lebih khusus daripada iradat. Ridha itu makna yang lebih khusus minha minal iradah. Li'annaha, kenapa? Li'annal iradah tutlaqu bi'izai ma'nayaini. Kerana iradat itu diitlaqkan pada bandingan dua makna. Izat ni makna pada menyatakan, pada lawanan. Izat ni makna pada menyatakan, pada lawanan. Al-lafzu bi'iza'il ma'na. Ini ilmu wad'i kan? Apa dia? Iaitu wad'u al-ma'na bi'iza'il lafzi, meletakkan makna, ataupun wad'ul lafzi bi'iza'il ma'nan, meletakkan lafaz menunjukkan pada satu makna. Tu dalam ilmu wad'a kan, meletakkan. Satu contohnya kita kata apa? Kita kata cangkul. Cangkul, faham tak? Kita kata apa? Pen. Pen, maknanya apa? Alat untuk nulis namanya pen. Kita letakkan alat untuk nulis itu dengan nama pen. Wad'ul lafzi bi'iza'i ma'na. Letak lafaz sesuai dengan satu makna. Untuk menunjukkan satu makna. Okey. Jadi, iradat itu sendiri diitlaq bi'iza'i ma'nayain. Bagi menunjukkan kepada dua makna. Apa dia? Pertama, iradatu taqdirin. Iradat dengan maksud penentuan. Iradat takdir. Wa iradatu ridha. Iradat dengan maksud redha. Jadi, kehendak itu, iradat itu sendiri, kalau kita perhaluskan, ada dua aspek sisi dia. Ada dua makna. Iradat dengan makna kehendak, makna Allah menentu. Kehendak dengan maksud redha. Boleh juga. Kita pun, pada bahasa kita pun, iradat dengan dua makna tu juga. Makna itu kita guna sebenarnya. Kita berkehendak. Makna kita tentukan macam tu. Kita nak berlaku. Makna kita redha berlaku. Jadi sebab itu dia kata, li'annaha ay li'annal iradata tutlaqu bi'iza'i ma'nayain. Diletakkan bagi menunjuk dua makna. Apa dia? Iradatu taqdirin wa iradatu ridha. Okey. Wathaniyatu, dan yang kedua, akhassu minal ula. Mana iradatu ridha ni? Itu makna kedua. Lebih khusus daripada ula, daripada makna iradatu at-taqdir. Lebih khusus lagi. Mana? Tak kena ni.
Athani tu kena pada mana? Athani tu kena kepada athani, kena pada ar-ridha. Lebih khusus daripada yang pertama, daripada al-iradah. Kena tak tu kita tengok Yang kedua, makna lafaz ridha itu lebih khusus daripada iradah, kerana iradah itu maknanya merangkumi dua. Tapi ridha itu hanya salah satu daripada makna iradah. Farridha, maka ridha itu imma akhassu min mutlaqil iradati. Maka dikhulasahkan balik. Redha itu sama ada dia lebih khusus daripada mutlak makna iradat yang umum, au mubayyinun, ataupun redha itu berlainan laha lil iradah. Lain terus makna redha dengan iradat. La muradifun laha. Bukan redha itu muradif, sama makna dengan iradat. Khilafan lil mu'tazilah. Menyalahi bagi pandangan mu'tazilah. Okay, jelas Okay. Boleh. Qawluhu ma'a taqaddumihi. Berserta terdahulunya. Ini nak cerita apa ni? Tersebut lagi. Az-zuhul lah. Az-zuhul. Adamul ilmi. Dalam satu nuskhah yang kita tanya baru ni apa dia? Dia tak ada ma'alah. Yang ni kalau kita nak andaikan bahawa ada tulisan tertulis di situ, wadzuhulu huwa, kalau tidak pun az-zuhul adamul ilmi. Bermula lalai itu ialah adamul ilmi bi syai' ma'a taqaddumihi, iaitu tiada tahu tentang sesuatu berserta mendahului tahu. Makna dulu tahu, sekarang ni tak. Wal ghaflah, adapun ghaflah itu kita panggil lupa ataupun lalai itu lebih umum daripada sebelum ini tahu, terdahulu ilmu ataupun tidak. Jadi ghaflah tu sama ada tak tahu langsung ataupun dulu tahu sekarang lupa. Adapun az-zuhul itu sekarang ni lupa tapi sebelum ni tahu. Sekarang ni lupa, sebelum ni tahu. Okey. Jadi dia kata qauluhu ma'a taqaddumihi, beserta taqaddumihi, terdahulu ilmu. Ai al-ilmi, taqaddumihi ai taqaddumil ilmi. Jadi maknanya zuhul ini orang itu dah ingat, sekarang ni tak ingat, tapi sebelum ni ingat. Sebab itu peringkat lupa ni pun kalau kita tengok pada bismillahirrahmanirrahim. Minum air bismillah. Tengok kepada bentuk-bentuk lupa ni banyak jenis juga. Bentuk lupa dan lalai. Kadang-kadang kita jumpa orang tu tak, kita rasa macam kenal, tapi kita tak ingat. Rasa macam kenal, nama tak ingat. Nama tu kita makna dulu kita tahu, sekarang ni kita tak tahu. Tak tahu nama tu, tapi kita rasa ingat. Jadi tak hadir, tidak hadir pada fikiran kita itu nama dia. Tapi kita tahu bahawa terdahulunya kita tahu nama dia. Tapi sekarang ni rasa macam kenal ni, jumpa kat mana ni? Contohnya, jumpa kat mana? Kita dahulu tahu tapi sekarang ni hilang. Apa lagi? Ada juga kadang-kadang terlalai dia panggil. Bentuk lalai. Ada kadang tak tahu langsung, tak ingat langsung. Tak ingat langsung. Makna tak tahu. Itu satu benda juga tu. Lupa dah nama dan tak ingat langsung dah. Ada juga yang kadang-kadang lalai dengan cara mana? Kita panggil, kita kata khayal ataupun nganu sebut kemama. Kemama ni makna tak perasan. Ni macam contoh macam kita lalu naik kereta dan nak motor. Nampak dah lampu merah. Nampak dah sepatutnya kita tekan brek. Tapi kita tekan minyak. Kita nak tekan brek tapi salah tekan minyak. Tersalah tu. Jadi makna itu lalai. Mama. Kita nampak dah lampu merah tapi kita tak tekan brek. Okey. Jadi itu bentuk-bentuk kita kata dia itu semua mencacatkan bagi iradah. Dia mencacatkan bagi iradah. Iradah tak sempurna. Sebab apa? Ni tadi tak ingat, tersalah.
Okey. Qawluhu ma'a taqaddumihi ay al-ilmi wa yu'khadhu min dhalika, maka difaham daripada demikian itu, anna bainahuma umuman wa khususan mutlaqan, antara ghaflah dengan zuhul umum, khusus mutlaq. Macam mana? Ghaflah umum, ghaflah umum, zuhul khusus. Dia alaqah umum khusus mutlaq. Fakullu zuhulin ghaflatun, setiap yang lupa atau lalai, atau kita kata lalai lah, itu dia panggil ghaflah. Wala aksu, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Bukan makna setiap ghaflah itu zuhul. Okay. Wal farqu bainahuma, dan beza antara zuhul ghaflah wa bainan nisyan, antara nisyan. Apa beza? Kita ni kadang bahasa Melayu kita panggil lupa belaka. Tapi di segi bahasa Arab dia ada bezanya. Ghaflah, zuhul, nisyan, sahwun. Jadi ada perbezaan sikit. Sebahagian ada mengatakan sama, ada yang mengatakan ada beza. Apa beza antara zuhul, ghaflah dan juga nisyan? Annahuma ay anna zuhula wal ghaflata zawalu syai'i minal hafizati. Zawalu syai'i minal hafizati ma'a baqaihi fil mudrikah. Jadi hilang sesuatu daripada hafizah, ma'a baqaihi fil mudrikah, tapi kekal pada mudrikah. Mudrikah alat pencaman lah, tapi dari segi ingat tu tak ingat, tapi dia masih reti faham. Dia pada mudrikah tu ada lagi, tapi pada hafizah, pada ingatan tu tak ada. Maknanya dia tak boleh nak recall. Tak boleh nak recall balik. Apa nama ni? Kalau orang tu tak boleh nak recall balik nama dia. Tapi dia pada mudrikah tu dia ada lagi. Okey. Hafizah ni apa dia? Dia kalau istilah ni ulama bahagikan bahagian akal lah. Bahagian mudrikah ini bahagian depan otak kita. Hafizah ni dia panggil hard disk kita ni duduk belakang. Khazanah, tempat simpan. Tempat simpan biasa duduk belakang. Itu dari segi apa nama ni, yang dibuat oleh para ulama hukama atau ahli kalam lah. Dia letakkan begitu. Dari segi apa nama ni, kita panggil ilmu perubatan, lain tu suku kira lah. Ini benda ini boleh berkembang, ilmu ini dengan berkembangnya peredaran masa dan juga kemajuan sains. Cuma pada asalnya mudrikah ni pada bahagian depan, hafizah ni pada bahagian belakang. Sebab itu kadang kalau kena hentuk di bahagian depan ni, kadang dia lupa-lupa sekejap je, tapi tak hilang ingatan. Tapi kalau kena teruk pada bahagian belakang kepala ni, ni kadang hilang terus ingatan ni. Tak ingat dah nama, tak ingat duduk mana, tak ingat langsung dah. Sebab hafizah, tempat simpan tu belakang tu. Okey. Kemudian dia kata apa sini? Bi khilafin nisyan. Lain dengan nisyan. Fa innahu zawalu syai'i minal hafizati wal mudrikah. Nisyan itu hilang sesuatu daripada hafizah dan mudrikah. Tak ada belaka. Hak ingatan lama long term pun hilang juga. Hak short term memory pun hilang juga. Tak boleh nak mari dah, tak boleh nak cari balik dah. Nampak tak? Okey. Ma'an sekaligus. Wakila kata qil, az-zuhulu wal ghaflatu mutasawiyani. Zuhul dengan ghaflah itu mutasawiyan, sama sahaja. Jadi ni isu lughah lah, isu bahasa. Isu lughah, sama ada dua itu makna sama ataupun berbeza. Wakila az-zuhulu a'ammu
minal ghaflati. Ada yang mengatakan zuhul itu lebih umum daripada ghaflah, wan nisyan, dan juga lebih umum pada nisyan. Jadi zuhul itu lebih umum pula, terbalik pula. Li'annal ghaflata, kerana ghaflah itu zawalu syai'i minal hafizati. Ghaflah itu zawalu syai' minal hafizah, hilang sesuatu daripada simpanan hafizah, ma'a baqaihi fil mudrikah, beserta kekalnya pada mudrikah. Wan nisyanu zawaluhu minhuma, dan nisyan itu hilang daripada kedua-duanya. Wadzuhulu a'ammu min dhalika, zuhul pula lebih umum daripada demikian itu. Fayan faridu an kullin, maka bertunggalan, bersendirian daripada setiap satu, an kulli wahidin an kulli wahidin fil akhara, bertunggalan setiap satu pada yang lain. Jadi apa dia? Zuhul ini bertunggalan dia. Daripada setiap satu pada yang lain. Zuhul dia lebih umum daripada apa nama ini? Daripada nisyan dan juga ghaflah. Wa amma sahwu, adapun sahwu, lupa itu, fahuwa ala hadha, maka di atas takrif ini muradifun lil ghaflah, dia menyamai bagi ghaflah, kama yu'khadhu min qawlil qamus, sebagaimana diambil dari perkataan qamus. Qamus Fairuz Abadi, Qamus al-Muhit. Apa dia dalam qamus sebut tu? Ghafala anhu ghufulan. Ghafala anhu ghufulan, dengan maksud apa? Tarakahu wasaha anhu. Ni dia guna ghaflah dengan saha. Dia guna saha dengan makna ghafala. Ghafala anhu ghufulan ay saha. Saha anhu, makna sahwun dengan ghaflah sama. Intaha. Ini daripada kalam qamus. Wujud balik dalam qamus Fairuz Abadi. Intaha. Amma alal awal, adapun atas pandangan pertama, fa muradifun, maka dia muradif lizuhul, menyamai bagi zuhul. Okey, habis. Qawluhu hadha ay tafsiru zuhuli wal ghaflati bima dhukira. Tafsiran zuhul dengan ghaflah tu dengan yang tersebut. Lil muallifi, bagi muallif, itu tafsiran muallif, pengarang kitab. Ay sahibil matni, tuang punya matan. Itu Imam Sanusi lah, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kama huwa zahiru, sebagaimana zahir. Wa qawluhu bihadzal mahal, pada tempat ini, ay ala hamishil matni, pada hamish tepi matan. Mana ni? Ni kita sebut dulu kan. Pada tafsiran zuhul ini, dia kata hadza ma zahara lil muallif wa man zahara lahu khilafu hadza fal ajru lahu fi ilhaqihi bihadzal mahal. Maka muhasyir kata pandangan yang mengatakan zuhul dan ghaflah ini dengan makna dan takrif yang tersebut itu ialah pandangan yang zahir di sisi Imam Sanusi. Adapun pandangan yang lain ada juga. Ulama yang pada kitab apa nama ni? Kitab syarah Hudhudi ni, dia letak takrif yang berbeza dengan takrif yang dibawa oleh Imam Hudhudi. Dibawa letak takrif yang berbeza. Tapi diletaknya di tepi. Diletak di tepi. Jadi diletakkan pada tempat ini ay ala hamishil matni, letak di tepi matang, hamish matang, hamish tepi yang matang. Au hamish syarhi, atau hamish syarah, matang, tepi matang ataupun tepi syarah. Au fi ta'lifin lidzalika syakh, ataupun pada penulisan kitab orang tersebut. In allafa ta'lifan, kalau dia ada tulis penulisan berkaitan itu. Fi hadza sya'ni, berkaitan dengan isu dan perkara ini. Nampak? Imma matnan, sama ada dia tulis itu matnan, dia tulis matan, au syarhan, ataupun syarah, ala hadzal matni, di atas matan Sanusi ni juga. Au ghairihi, atau matan lain. Itu maksud ilhaquhu bihadzal mahal. Diletakkan takrif berbeza itu pada tempat ini, maknanya diletak pada tepi.
syarah atau tepi matang, ataupun kalau ada dibuat kitab sendiri, sama ada matang atau syarah bagi kitab ni diletak di situ. Walaisal muradu, bukan yang dimaksudkan ilhaqahu fi sulbil matni, bukan dia letak takrif dia yang dibawa berbeza itu diletak dalam matang awi syarhi atau letak dalam syarah. Lianna dzalika la yajuzu, kerana perbuatan itu tidak harus. Kitab orang, mana kita boleh ubah kita letak takrif kita? Tak, kitab muallif ataupun syarih, tiba-tiba kita letak takrif kita dalam tu. Tak betul, tu orang panggil khianah ilmiah. Tidak amanah dalam ilmu. Jadi kita berhenti sinilah untuk jawab azan sekejap. Kita berhenti sekejap. Okey, kita sambung balik. Dia kata itu yang dimaksudkan ilhaq. Pada kalam ini fala ajru lahu fi ilhaqihi bihadzal mahal. Dia sertakan pada perbincangan ini, pada tempat perbincangan ini. Bukan maksud dia letak dalam matan ataupun syarah. Lianna dzalika la yajuz, kerana perbuatan itu tidak harus. Mana boleh kitab orang, matan kita pergi tambah hak kita dalam tu. Syarah kita pergi tambah yang hak kita dalam tu. Lima yalzamu alaihi min adamil al-wuthuqi binisbati syai'in ila muallifaini. Muallifin apa? Muallifin. Muallifina. Kerana lazim pada perbuatan itu dengan tidak ada min adamil wuthuq, tidak dapat dipercayai, tidak dapat dipastikan nisbah sesuatu kepada muallifin, kepada penulisnya. Bila ada dia panggil ada masuknya tangan-tangan lain yang mengacau tulisan yang telah ada, jadi macam mana orang nak yakin ini betul muallif tulis ke ini tambahan orang lain? Dari segi amanah ilmiah, dari segi dari segi kita kata akademiknya, kalau bahasa sekarang ni lah, isu akademik ni, dari segi ulama' kita pun sangat ambil berat ni. Mana-mana penambahan yang ingin dibuat tak boleh dibuat dalam matan ataupun dalam syarah, sebab itu hak tuan punya dia. Jadi kita nak buat tepi. Sebab itu ulama' kita ajar letak tanda la'allas sawab, giam. Bukan padang lepas tu tulis balik tak. Nampak? Sebab apa? Sebab dia lazim bila buat begitu tidak ada yakin dah nak nisbahkan sesuatu kepada penulis. Kita tak tahu ni siapa tulis ni, apa tulis. Lihtimali an yakuna ma wujida
musbatan, kerana boleh diihtimal apa yang didapati musbatan, sabit terdapat dalam nuskhah itu fi kalamihim, pada kalam mereka, min islahi man waqafa ala kutubihim, itu daripada baik pulih. Islah ni makna baik pulih yang dibuat oleh man, orang yang mendapati pada kitab-kitab mereka. Orang yang dapat ambil kitab mereka tu, dia alih, dia baiki. Jadi dia baiki, dia tulis dalam. Jadi kita tak tahu hak ni daripada yang telah dibaiki oleh orang mari ke diang ke hak betul-betul penulis. Sebab itu salah. Dan inilah yang banyak yang berlaku dalam kitab-kitab imam-imam kita, aimah kita yang diterbitkan oleh golongan Wahabi. Buktinya banyak sangat lah, tak boleh sebut lah. Sebab apa tak boleh sebut, boleh cari. Carilah dalam internet tu banyak. Mereka menerbitkan balik, mencetak balik kerana mereka ada duit. Mereka boleh cetak nuskhah yang mahal-mahal dengan dengan kertas mahal, jual dengan harga murah. Tapi mereka mereka khianah pada ilmu. Nisbah tak betul pada penulis pun ada. Buang apa yang penulis ada, letak dia buang. Ni banyak sangat. Wak anda pernah jumpanya Ihya. Cetakan belah sana, negeri mana di Saudi sana, dia buang bahagian-bahagian dan dia kata Ihya. Masalah kalau dia kata kitab dia lain, ataupun dia kata tahzib, tahulah tahzib dia buat, tapi dia namakan kitab dengan nama asal. Ini salah satu benda yang silap. Bahkan dari segi periwayatan hadis pun begitu. Jangan berlaku dalam periwayatan naskah-naskah kan, yang meriwayatkan hadis. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, kalaulah rawi yang meriwayatkan hadis daripada rawi, nama rawi itu salah, tapi dia samak, dia dengar gitu. Dia dengar dengan sebutan salah, dia kena tulis sebagaimana yang dia dengar. Walaupun dia kata dia dengar daripada tok guru dia sebut nama salah, dia kena tulis gitu. Dan dia tak boleh nak ubah sendiri. Ubah dengan makna baiki pada matang. Nak baiki luar. Baiki pada luar. Jadi di situ menunjuk kita supaya apa? Nak menjaga keaslian tu. Makna kalau diriwayatkan dengan salah pun, riwayatlah dengan salah, tapi dia letakkan tambih pada tepi di luar itu. Bukan makna kita baiki kan. Kita ni. Tak. Jadi itu telitinya ulama kita, yang mana ini yang hilang daripada golongan-golongan Salafi Wahabi, sebab mereka ialah tatawul ala kutubil ulama ini. Mereka bermain dan mereka tala'ub dengan nuskhah ini, sehingga kan akhirnya dihidangkan bahan kepada masyarakat bercampur al-haqqu bil batil, kebenaran dan juga kebatilan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Qawluhu yalzamu minhu wujudul kainat, wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar tu saja untuk malam ni. Kita sambung pada hari Ahad pula insya-Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.